علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan, nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik, Alhamdulillah, kitab Bidayatul Hidayah, muka surat yang ke-7, baris yang kedua daripada atas. Yang Jawi muka surat 7, baris yang kedua pada atas. Yang Rumi muka surat 29. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Wa kaza yajibu alaihi, wa kaza dan begitu juga, yajibu wajib, alaihi di atas tiap-tiap kita individu muslim, di atas kita tiap-tiap mukallaf yang berakal cukup umur, wajib an ya'rifa, bahawa mengenal, yakni belajar hingga faham, misla zalika, seperti mana barang yang telah lalu. Seperti mana perkara yang telah lalu, iaitulah pada bab ketuhanan kita kena belajar 3 perkara. Yang pertama, perkara yang wajib berkait di diri Allah Ta'ala. Yang kedua, perkara mustahil yang tidak ada, tidak berkait di diri Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala. Jadi pada hak diri ketuhanan itu kita belajar 3 perkara. Perkara wajib yang berkait dengan Allah. Yang kedua, perkara yang mustahil tidak ada, tidak berkait di diri Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala itu. Macam mana kita belajar bab ketuhanan, macam tu juga, seperti itu juga kita kena belajar dalam bab ni. Itu dia kata wadzalika yajibu alaihi, dan begitu juga wajib di atas tiap-tiap kita an ya'rifa, bahawa kita kena belajar sampai kita ni kenal, iaitu faham. Kita bincang dah hari itu. Yang dinamakan kenal itu mesti ada 3 perkara. Yang pertama, yakin, jazam. Yang kedua, apa yang kita yakin betul dengan perkara yang sebenar. Dan yang ketiga, mengetahui dalil. Kita bincang dah. Kita yakin Allah ada, memang betul perkara itu sebenar, walaupun tak nampak, tapi ada bukti dia. Mana? Allah jadikan kita, Allah Ta'ala takbir begitu, begini, buat macam tu, macam ni. Itu menunjukkan Allah ada. Itu menunjukkan kata Allah Ta'ala itu ada. Kita dah bincang dah semua. Macam COVID, kita tak nampak corona, tapi bukti dia ada. Apa dia bukti kesan dia? Iaitulah batuk, sesak nafas, mati. Allah Ta'ala kita tak nampak, tapi bukti dia kita nampak. Apa? Diri kita. Allah tahu macam tu, Allah tahu macam ni. Semua di bawah pentadbiran Rabbil Alamin. Macam mana kita belajar dalam bab ketuhanan, macam tu juga kena belajar di sini. Fi haqqihi, pada hak rasuli, pada hak-hak Rasul alaihi mussalatu wassalam. Seperti mana kita belajar pada bab ketuhanan, begitu juga wajib kita belajar pada hak yang berkaitan dengan kerasulan. Itu wajib.
Jadi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau orang tanya bagaimanakah, apakah pegangan, cara belajar, metod, cara yang disusun di dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka jawab dia, pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia bahas di dua kalimah syahadah yang wajib kita beriman. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul. Tiga perkara wajib kita kena beriman. Tiga perkara wajib kita kena belajar sampai faham dan beriman. Yang pertama, ketuhanan. Kedua, kerasulan. Ketiga, sam'iyat. Semua perkara yang didengar disampaikan oleh Rasul, wajib kita kena beriman kesemuanya. Itu orang panggil i'tiqad, pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini beza kita. Kalau belajar akidah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu jalan lain. Hak perjalanan kita ketuhanan, kerasulan dan sam'iyat. Ini perjalanan kita. Baik. Wa kaza yajibu alaihi, dan begitu juga wajib di atas tiap-tiap kita an ya'rifa, bahawa mengenal, belajar sampai kenal, sampai faham, misla zalika, seperti mana barang yang telah lalu pada hak ketuhanan, begitu juga fi haqqihi rasuli alaihi musallatu wassalam, kita kena belajar juga perkara yang berkaitan dengan kerasulan alaihi musallatu wassalam. Dan demikian lagi wajib, dulu wajib belajar bab ketuhanan, la ni pula belajar pula pada bab kerasulan. Wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui tak wajib, yang wajib belajar. Wajib belajar sehingga mengetahui. Tapi ghalibnya apabila belajar fahamlah. Kita pun bercakap lagu tu hari-hari, masak nasi Ustaz. Kita tak kata masak beras. Sepatutnya kena kata masak beras. Kalau masak nasi, nasi itu ada masak pula jadi bubuk lah. Tapi kita kata masak nasi. Pasal apa? Kerana ambil beras, basuh, buang dalam periuk, tak atas api, jadi nasi. Terus kata masak nasi. Iktibar kata hasil dia tu. Masak nasi. Korek lubang. Patutnya korek tanah buat lubang. Tapi panjang, korek lubang. Cukok kepala. Kepala cukok mana? Cukok rambut atas kepala, tapi panjang. Cukok kepala. Begitu juga di sini. Wajib mengetahui. Tahu tak wajib. Kerana tahu bukan perbuatan kita. Tahu itu anugerah hadiah Allah. Tahu tak wajib. Yang wajib belajar. Belajar tu sampai tahu. Sampai faham. Sampai Allah Ta'ala anugerah kepahaman. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia belajar. Seseorang sampai mengetahui akan barang wajib bagi zat, iaitu diri sekalian Nabi yang mursal, yang dilantik menjadi Rasul, dan barang yang mustahil bagi mereka itu Rasul, dan barang iaitu perkara yang harus bagi mereka itu Rasul. Wajib juga kita kena belajar dalam bab ni. Pasal apa? Kerana rukun iman 6. Rukun malabuda perkara tak dapat tidak. Kalau kita ragu-ragu sikit saja, batal 6. Kerana
keenam-enam itu wajib diyakini Allah Ta'ala Tuhan yang sebenar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu dengan qada dan qadar. Itu wajib. Tak boleh ragu-ragu, sikit pun tak boleh ragu-ragu. Baru nama iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni iman yang sebenar-benarnya iman, hati yang teguh, hati yang bersih, pegangan i'tiqad, tidak ada ragu-ragu di dalam hati kita. Mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah kepada kita kesemuanya. Habis. Jadi perkara yang wajib bagi Rasul tu 4 sifat utama. Hak lain banyak lagi lah. Rasul ni 4 ni mesti. Siddiq, benar, amanah, kepercayaan, tabligh, menyampaikan, fatanah, bijak. 4 ni mesti ada semua orang Rasul. Hak lain banyak lagi. Hak lain banyak lagi. Begitu. Sifat lain tu banyak lagi. Baik. 4 yang mustahil tidak ada pada Rasul. Dusta, khianat, kitman, menyembunyikan, tak berlaku. Bodoh tak berlaku pada Rasul. Tak ada Rasul yang ada sifat mustahil itu, tidak ada. Pasal apa? Kerana Allah lantik. Allah Ta'ala itu alimun hakimun. Allah amat-amat mengetahui. Tentu Allah Ta'ala lantik Rasulnya daripada kalangan yang terbaik. Bermula Rasul itu, yaitu Rasul insan, manusia, yang diturunkan Allah Ta'ala firman kepadanya, kepada Rasul itu. Jadi Rasul ni orang yang diberi wahyu oleh Allah. Bagi lagu mana? Cara dia dengan wasitah, perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Itu wasitah, perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ini turun kepada Nabi dalam beberapa keadaan. Terkadang dalam rupa bertukar bentuk kepada rupa manusia yang tampan, yang handsome. Terkadang turun dalam rupa yang asal. Kali pertama Nabi tengok, demam, terkejut. Kemudian selepas daripada tu Nabi dah biasa, tak terkejut dah. Macam kita lah, duk mengaji kelas pertama sejam, kelas kedua 2 jam, tak apa, biasa dah. Kadang-kadang kuat lagi, tambah lagi setengah jam, jadi 2 jam setengah. Pasal biasa tiap-tiap minggu. Kalau orang tak biasa, 20 minit pun dia rasa lama lah. Ambuh tak larat duk kedai kopi sembang 3 jam boleh. Na'udzubillah. Sebab sudah ada persiapan. Jadi kita ni dah buat persiapan mengaji kelas pertama, kelas kedua, tiap-tiap minggu, dah biasa dah, kuat. Allah Ta'ala bagi. Begitu. Bermula Rasul itu, iaitu insan, manusia. Babit, catat, manusia yang lelaki. Perempuan tak boleh, tak ada Rasul yang daripada kalangan perempuan, tidak ada. Semua Rasul itu lelaki. Bermula Rasul itu iaitu insan, iaitu manusia, yakni lelaki. Tambah lagi yang merdeka, tidak ada yang hamba. Yang diturunkan Allah Ta'ala firman, iaitu wahyu kepadanya, kepada Rasul alaihi mussalatu wassalam. Waktu turun wahyu itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang menggalas tugas menurunkan wahyu. Ini tugas malaikat Jibril alaihi salam. Waktu turun wahyu. Baik. Wahyu tu pula turun di dalam banyak cara. Terkadang malaikat Jibril datang sendiri.
terkadang Allah bagi ilham, terkadang melalui mimpi, terkadang pada Rasul, terkadang melalui bunyian yang dengung masuk. Tetapi apabila dengung tu Nabi faham. Itu wahyu yang paling berat. Kata Abu Yahya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala, wahyu yang paling berat dia bengang dalam telinga Nabi sampai Nabi tahan peluh. Itu berat. Itu cara-cara Allah Taala menurunkan wahyu kepada Rasul kita dan Rasul-Rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam. Daripada hukum, waktu turun wahyu tu pun ada cara dia. Satu hari malaikat Jibril janji nak mai rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi tunggu, tak mai. Lama baru mai. Pasal apa? Kerana hujan. Berlaku sedikit hujan, anak anjing lari masuk sembunyi belakang pintu rumah Nabi. Lepas anak anjing tu keluar, baru malaikat Jibril masuk. Kerana malaikat Jibril ni dia ada pantang. Kalau ada anjing tak masuk. Kalau ada tokong tak masuk. Kalau najis tak masuk. Kalau telanjang tak hampir. Termasuk malaikat rahmat. Dia pantang dia benda tu. Tempat-tempat najis, telanjang, dia tak akan rapat dengan kita. Dia tak akan dekat dengan kita. Begitu. Baik. Kadang-kadang kita masuk satu-satu tempat tu tenang. Ni. Kita pergi masjid lama-lama. Rasa tenang, rasa seronok. Kalau ada masalah pun pergi duduk situ rasa tenang. Contohnya mana? Kalau hak dekat ni, masjid lama, masjid kat peluru lama. Hak buat darul hadis dulu. Pergi waktu mana pun. Allah, malam pun tak takut. Pasal apa? Kerana makhluk-makhluk Allah yang gaib tumpang ibadat. Jadi benda hak jahat tak ada situ. Ada hak baik. Apabila kita hadir tempat lagu tu tenang, rasa selesa, rasa tenang, tak takut. Mana lagi? Masjid di Mabuk, Pengkalan Kakak. Atau masjid yang lama, macam masjid Krisik. Tapi Kedah ni dia tak buat naik tempat-tempat sejarah pelancongan macam tu, dia tak buat. Tahu pikir ke mana pun tak tahu. Tengok di Melaka, Sungai Melaka hidup kan. Malam-malam ada lampu. Cuba kita buat di sini. Maju. Ni malam-malam sunyi ya pekan. Tu hak yang hak lama lagi tak hidup. Kita pergi ke Aceh, ada sejarah Iskandar Muda, ada sejarah Islam. Kita pergi ke Palembang, tak pergi lah. Ada sejarah-sejarah Islam, tamadun, kesultanan dibina, dijaga. Kalau kita pergi di Riau, adanya yang dikatakan Pulau Penyengat, dijaga dengan rapi, sejarah-sejarah. Makam-makam itu dijaga, dinaikkan sembot-sembot menjadi pelancongan. Kedah ni sepatutnya banyak. Kalau di Fatani ada masjid Krisik, di sini sama seperti binaan tu di Pengkalan Kakap. Pengkalan Kakap tu Sultan Abdul Hamid pernah pi bersuluk di situ. Pernah pi suluk di Masjid Pengkalan Kakap, Mabuk. Siapa nak pi Masjid Bushra ke, nak pi ke Masjid Bushra, kona belah kanan sampai Pengkalan Kakap. Sebelum Masjid Bushra tu kona belah kanan, Masjid Pengkalan Kakap. Kalau nak pi Tanjung Dawat, kona belah kiri dulu, masuk kanan dulu. Masjid Pengkalan Kakap. Tenang kalau kita pi, dia rasa tenang. Dulu ulama-ulama termasuk Sultan Abdul Hamid pernah bersuluk di situ. Begitu. Habis. Bermula Rasul itu iaitu insan, manusia yang diturunkan Allah firman kepadanya, wahyu kepada Rasul itu.
Awal-awal wahyu diturunkan ketika usia baginda Rasul 40 tahun. Di mana? Gua Hira. Di atas Jabal Nur di Mekah Al-Mukarramah. Atau ilmu ni dia kena duduk tempat-tempat yang tenang. Kalau duduk hingak tak boleh ilmu. Contoh minggu lepas ada jenazah. Saat kereta anu berhenti, saat bunyi orang ni mai, saat orang sambut orang ni, kita pun duk tengok kata. Hak nak baca ni pun tak selesa. Tambah hak nak dengar. Tok Isaleh kata, mengaji ni dia kena tumpu. Tiba-tiba tengah-tengah mengaji ni, pang belaga kereta. Hati pergi sana lah. Baca tak dia, ngarut ni, dia terbaik berhenti bang. Kalau ada gangguan, dia tak boleh masuk. Dia kena tenang. Nabi mendapat wahyu di atas Gua Hira, di atas Jabal Nur. Begitu juga kita mengaji macam ni, tenang, tak serabut, baru boleh ilmu. Dia ada cara dia. Itu Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari apabila dijemput ceramah Maulidi Rasul di Fatani Darussalam. Orang petani ni dia buat majlis besar. Tapi dia macam pesta. Masa orang ceramah, pakak duk beli ceramah apa aku ni, Syekh kata tak payah ceramah, biar orang lain ceramah. Tak boleh. Tak masuk. Dia ada cara dia. Dia ada cara-cara dia. Baik. Dan menyuruh Allah Ta'ala akan dia akan Rasul dengan menyampaikan atau kerja Rasul. Tugas Rasul ni apa dia pekerjaan utama? Tabligh, menyampaikan. Kita tanya, makcik kerja apa dulu? Pencen cikgu, cik oi. Tak payah tanya lah, cikgu ni kerja lagu mana? Tak ada. Cikgu mengajak. Wa ma'allar rasul illa al-balagh. Tidak ada pekerjaan Rasul melainkan menyampaikan, menerang, bagi tahu, habaq, pujuk, kempen, ajak. Itu kerja Rasul, menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Dan menyuruh Allah Ta'ala akan dia akan Rasul dengan menyampaikan hukum itu, hukum Allah Ta'ala kepada umat. Habis. Dan jika tiada disuruh dengan menyampaikan dia, iaitu Nabi, bukannya Rasul. Kalau dapat wahyu untuk diri dia aja, tu Nabi. Kalau dapat wahyu untuk diri dia sahaja, Nabi. Tapi kalau dapat wahyu wajib disampaikan kepada yang lain, itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis. Faidatun, ini suatu faedah, satu kegunaan, faedah ilmu. Ini suatu faedah. Bermula bilangan Nabi itu, ini bahasa lama, seketi 2 laksa 4,000. Ini khilaf, ini dhaif, ini pendapat yang tidak kuat. Tidak ada pendapat yang, ini pendapat yang dhaif, pendapat yang tidak kuat. Bermula bilangan Nabi itu seketi 2 laksa 4,000. Seketi ini bukan timangan, hanya bilangan. Bukan macam kita timang, ambil laksa tu tak atas penimbang tu RM10, tengah kilo, sekilo RM20, laksa teluk kecai. Tu timbang laksa. Ini bukan kait dengan laksa lagu tu. Maksudnya seketi 100,000, 2 laksa 124,000. Setengah ulama kata bilangan Nabi itu 124,000.
Ini pendapat yang tidak kuat, pendapat yang dhaif. Adapun yang muktamad, ada bagi Allah nabi-nabi berapa? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahui bilangannya yang tertentu, itu muktamad. Dan yang jadi rasul, yang dilantik oleh Allah menjadi rasul tu, daripada mereka itu rasul 313 orang rasul. Ni pendapat sebahagian ulama, rasul tu 313. Dan pada satu riwayat, ni khilaf, 314 orang. Dan yang afdal, yang terlebih tinggi pangkat mereka daripada mereka itu rasul sekalian rasul alaihi wassalatu wassalam, sekalian koma situ. Dan afdal daripada mereka itu rasul sekalian, daripada sekalian rasul koma. Yang paling afdal daripada semua rasul tu siapa dia? Jawabnya Nabi kita Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling afdal sekali, yang paling mulia sekali, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalul khalqi alal itlaq nabiyuna, sebaik-baik seafdal makhluk iaitulah Nabi kita. Dan Nabi kita tu adalah Sayyidul Mursalin, penghulu kepada rasul-rasul yang lain alaihimus salatu wassalam. Kelebihan Nabi ni lebih. Kalau Bapa ajak kita dah, semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala seru dengan nama. Adapun Nabi kita Allah Ta'ala seru dengan panggilan yang mulia, Muhammadur Rasulullah. Begitu Allah Ta'ala seru dengan panggilan yang mulia. Ya ayyuhal muddassir, Allah Ta'ala gelar dengan gelaran-gelaran yang mulia. Allah panggil dengan panggilan-panggilan yang mulia. Adapun rasul-rasul yang lain Allah Ta'ala sebut nama aja. Nabi kita ni adalah rasul daripada kalangan rasul yang paling mulia sekali, Nabi kita. Penutup kepada seluruh rasul alaihimus salatu wassalam. Habis. Dan yang mengiringi Nabi kita selepas Nabi kita tu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ini orang panggil Rasul Ulul Azmi, yang kuat diuji. Nabi kita kuat diuji. Keluarga dan penduduk-penduduk Mekah nak bunuh. Nabi kena pindah daripada tempat asal. Itu ujian yang begitu dahsyat. Nabi kita di pulau ketika membawa Islam di kota Mekah Al-Mukarramah. Begitu juga tidak kurangnya ujian, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar Nabi Allah Ibrahim oleh Namrud dan Azar di kota Babylon, Iraq, kemudian berpindah ke Palestin. Berat ujian Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi yang kedua, Rasul yang kedua yang mulia, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan mengiringi Nabi Allah Ibrahim, lepas Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa alaihissalam. Banyak ujian yang ditempuhi oleh Nabi Musa. Sabar aja dengan umat. Beranak-beranak tu Firaun nak bunuh, tapi Allah jaga. Firaun ni dia sayang kepada pangkat dia menjadi raja di Mesir tu. Dia mimpi ada seorang budak lelaki yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Lalu dia pergi tanya kepada ahli nujum, maka ahli nujum kata ada budak-budak lelaki yang beranak tahun ni kena bunuh semua. Dia arah tentera-tentera dia pergi cari, buat bancian. Mana ibu yang mengandung, tanda rumah tu. Tengok masa lahir tu lelaki perempuan tahun tu. Kalau lelaki bunuh, kalau perempuan tak apa. Kena bunuh. Takdirnya rumah Nabi Musa ni jauh sikit. Allah Ta'ala takdir selamat Nabi Musa ni dilahirkan
Dan mak Nabi Musa buat satu peti kayu macam perahu tu, katuk peranyut dalam sungai Nil. Moga-moga anaknya selamat. Takdir Allah Ta'ala, sungai Nil tu ada dua cabang. Kalau pergi belah ni selamat, kalau pergi belah ni istana Firaun bahaya. Allah Ta'ala buat perancangannya pergi ke istana Firaun. Gundik-gundik duk basuh baju, pergi ambil berenang, ambil buka-buka budak, habaq ke Firaun. Firaun kata tak ada orang lain dah, dia inilah yang akan menjatuhkan kerajaanku, bunuh. Tetapi Asiyah isteri Firaun ni, dia beriman. Allah Ta'ala buat pernikahan dia dengan Firaun, Allah jaga dia, Allah Ta'ala jaga iman dia, Allah Ta'ala jaga dia. Asiyah ni, Asiyah tak pernah pun disetubuhi oleh Firaun. Firaun tidak dengan iblis yang merupa muka Asiyah. Jadi Asiyah beritahu Firaun, kita tak ada anak, kita belalah budak ni. Apabila dia buat perangai nanti, kuasa duduk tangan kita, kita bunuh lah. Kalau dia buat perangai lah, kita belah dulu. Firaun pun terpengaruh, jaga budak Nabi Musa AS. Ini perancangan Allah Ta'ala. Firaun kafir, Nabi Musa beriman. Jibril alaihissalam, malaikat itu beriman. Anak angkat dia Musa Samiri, sezaman dengan Nabi Musa, Musa Samiri itu kafir, anak angkat Firaun. Tengok Allah buat. Dia tak sama. Allah Ta'ala tu nak tunjuk kebesaran Allah itu. Lalu belah. Apabila belah, Atuk Isaleh apabila sampai bab Nabi Musa, dia cerita. Dia kata Pak Daeng cerita, dia suka cerita bab ni. Baik, apabila belah-belah, Nabi Musa alaihissalam dia duduk atas Firaun, dia tarik tengok Firaun. Kacau budak ni. Kadang-kadang dapat nyepak muka Firaun, pang, dia tampak muka Firaun. Firaun kata aku nak bunuh budak ni. Duk nak tu, isteri pujuk. Alah budak. Main dalam istana pecah hak nu, jatuh hak ni. Last sekali dia nak bunuh juga. Maka Asiyah ni diberi ilham oleh Allah. Kita test budak ni. Nak kata cerdik tak cerdik, nak boleh buat kira tak boleh kira, kita test budak ni cerdik ke tak. Nabi Musa cerdik. Ambil bekas piring, cucuk macam sate tu, satu kurma, satu bara api. Nabi Musa nak ambil kurma, malaikat tepih tangan dia. Budak lagi. Ambil penyucuk bara api tu, tak di lidah, melecup lidah dia. Lalu Allah Ta'ala ajak doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa Nabi Musa supaya dibuka ikatan, simpulan lidahnya yang tersimpul oleh kerana kena bara api itu. Tengok Asiyah kata, belah sampai remaja. Kue cerdik lah. Daripada dalam istana mula keluar lah. Apabila dia keluar daripada istana, dia tengok orang berimpun di depan pintu istana. Apa dia masalah ni? Kaum Bani Israel, mereka mai jumpa nak menghadap Firaun kerana nak menuntut keadilan. Firaun buat kerja banyak tak kena. Buat demonstrasi depan pagar istana. Nabi Musa pergi. Orang yang sekat tu Nabi Musa tabuh, rebah mati. Kuatnya Nabi Musa AS. Lalu seorang rahib yang beriman, dia kata, wahai Musa, lari, jangan tunggu, Firaun akan bunuh kamu. Nabi Musa AS lari berjalan sampai daripada Mesir ke Madian. Madian ni di mana? Di Jordan. Tok Isaleh pergi semua. Tempat cerita dalam Isra' wal Mi'raj dia pergi semua. Mekah, Madinah tentu dah. Palestin, Madian, Jordan. Tengok tempat-tempat kesan sirah. Nak pergi. Pasal apa? Nak tengok dengan mata kepala macam mana yang dicerita dalam sirah tu, nak bagi kita rasa.
Begitu juga di Palestin, termasuk di mana? Di Baitul Laham, tempat Nabi Allah Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Isra Mi'raj daripada Mekah, Madinah, Madian, Jordan, Baitul Laham, Palestin, kemudian Baitul Maqdis. Baitul Laham dengan Baitul Maqdis ini sebelah batu Tok Israel orang tua dia ajak senang kami. Baitul Laham ke Baitul Maqdis itu sebelah batu. Sini daripada pondok ni Jeniang. Senang ajak lagu tu. Kita hadut sini nak petua mana pula? Lebih kurang 15 km. Lebih kurang. Daripada Baitul Laham nak pergi ke Palestin 15 kilo. Ni cerita baru di atas pertua Tok Guru cerita. Ainul yakin tak ada lagi, hakul yakin tak ada lagi. Tapi apabila Tok Guru pi, tu dia ainul yakin, lihat, kemudian pijak, pijak dia itu hakul yakin, ini tempat dia. Cerita nampak peristiwa itu, keagungan kebesaran Allah Ta'ala itu. Begitu. Macam kita pergi grup pengajian kuliah duha kita ni, seronok nak cari tim ni payah. Pi ngah lain boleh pi. Depa pujuk pula, jom Ustaz, tapi tak apa, saya sibuk. Buat sibuk. Sebab tak sama. Dia kata, cikgu macam mana? Cikgu kata, ni rumah banyak dah tak buat dah. Pakai tak ada apa lah kita. Begitu. Hak grup kita ni, insya-Allah, walaupun berjalan, dia tak lalai. Dia tak lajak. Dia ada hukum hakam, dia ada malu, dia ada pengisian kerohanian. Dia pergi tempat-tempat, pilih. Hak mana tak sesuai, cancel, jangan pergi. Kami selalu cikgu suruh pergi tempat ni. Dia kata memang anak pun tak, memang anak tak bawa. Tak usah pergi lah, tak sesuai. Macam grup saya bawa pergi petani. Faulty market saya tak bawa. Pasal apa? Campur Islam dengan kapiak ni, jual tepi-tepi lagu tu, anjing. Orang semua pergi, kita tak usah tak apa pergi tempat lagu tu. Tempat lain ada hak sesuai untuk kita. Hak kita mengaji, kena jaga hukum hakam, ada tempat cara kita. Kita bukan boleh lagang ikut hak, tak boleh. Kita ada cara kita. Baik. Sambung lagi. Jadi semua tu adalah rasul insan yang diberikan wahyu untuk mereka. Bilangan mereka itu seperti 2,04,000, iaitu 124,000 itu bilangan Nabi. Dan jadi rasul daripada mereka itu 313. Tadi ni tu kita baca dah. Kemudian yang paling afdal, tinggi pangkat kemuliaannya, siapa dia? Nabi kita. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Cerita Nabi Musa tadi, sambung. Mana? Dia ni lari-lari pi kepada Madian, menikah dengan anak Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Duk 10 tahun, kemudian balik nak dakwah umat, nak berdepan dengan Fir'aun. Macam-macam ujian yang Allah buat. Umat Nabi Musa ni, Bani Israel, minta hak tu, minta hak ni, dah Allah bagi, buat lagi perangai. Lepas tu pula diberikan ujian, jadi pula buat lagi perangai, kufur lagi, minta hukum hakam. Apabila diberi hukum hakam, tak ikut. Ini ujian Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam dakwahnya. Berlakulah penentangan Fir'aun, Musa Samiri yang mengganggu dakwah Nabi Musa alaihissalam, dan begitu juga Bal'am. Itu semua cerita Nabi Musa ni banyak. Dakwah dia mencabar. Itu pangkat dia tinggi. Yang pertama Nabi kita, yang kedua Nabi Allah Ibrahim, yang ketiga Nabi Allah Musa alaihissalam. Moga-moga di akhirat kita jumpa belakang.
mereka-mereka yang mulia, kekasih-kekasih Allah, daripada rasul-rasul pilihan Allah Ta'ala ini. Habis itu. Dalam Isra' wal Mi'raj pun yang paling ke depan di dalam berbicara dengan Rasul, iaitulah Nabi Musa dan Nabi Isa, Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim langit yang ke-7, Nabi Musa langit yang ke-6. Sembang panjang. Panjang sikit daripada Nabi yang lain. Maka kemudian lepas Nabi Allah Ibrahim mengiringi Nabi Allah Isa alaihissalam, dan mengiringi Nabi Musa iaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun ujiannya kuat sehingga nak dibunuh oleh puak-puak Bani Israel. Golongan-golongan yang fanatik taksub dengannya sehingga akan mengangkatnya sebagai Tuhan. Ini ujian Nabi Isa alaihissalam. Dan mengiringi Nabi Isa iaitulah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, sehingga kan na'udzubillah, moga-moga tidak terjadi kepada kita, keluarga-keluarganya pun tidak mengikutinya dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Dipertuduh kata gila, dipertuduh kata tak betul, dok buat kapal atas bukit. Lalas sekali berlaku banjir yang besar. Maka Nabi Nuh ini bapa manusia yang kedua. Yang pertama Adam alaihissalam, yang kedua Nabi Nuh alaihissalam. Pasal apa? Mati habis. Dia buat kapal itu, kemudian di atas kapal itu pasangan. Ham, Sam, Yafid, tu anak dia hak naik. Hak yang tak naik mati tenggelam. Daripada Ham, Sam, Yafid tersebarnya manusia ke seluruh dunia. Ham, Sam, Yafid. Begitu. Baik. Itu kita kena kenal jati diri kita. Bukan nak bangga, tapi nak tahu supaya kita sesuaikan keadaan kita. Kita ni Melayu. Melayu ni apa dia? Kalau Cina mata kecil semua. Kalau India mata bulat belakang. Melayu macam-macam rupa. Hak kawan ni kau ni, hak ni hidung tinggi, hak ni hidung bulat, hak ni mata sepet, hak ni mata luas. Melayu semua. Asal Melayu itu Bani Jawi. Itu betul-betul Melayu, Bani Jawi. Itu Bani Jawi. Bernikah dengan pelbagai-bagai bangsa. Ada menikah dengan Cina, ada menikah dengan India, ada menikah dengan Arab. Begitu. Macam belah Jawa tu banyak percampuran Bani Jawi dengan Cina. Atau makanan mereka pun mirip kepada Cina. Begitu. Baik. Atau program yang Allah Ta'ala buat daripada pecahan anak Nabi Nuh alaihissalam ini, Sam, Ham dan Yafid. Itu kajian daripada genetik di dalam badan kita. Habis itu. Maka itu Nabi Nuh, Nabi kita yang paling afdal, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Ini ketua para Nabi Rasul daripada kalangan Rasul Ulul Azmi yang paling kuat Allah Ta'ala uji mereka. Maka apabila kita faham lagu tu, kalau kita dapat ujian, maka kita ni jangan rasa kecil hati. Jangan kita rasa kita ni, jangan. Sebab apa? Kerana Rasul Ulul Azmi, Rasul pilihan Allah Ta'ala itu pun kuat diuji. Uji ini menunjukkan kata Allah Ta'ala ini sayang kepada kita.
asyaddu bala'an al-anbiya summa amsal summa amsal. Yang paling kuat diuji iaitulah golongan anbiya. Summa amsal, kemudian yang kurang daripada martabat mereka itu summa amsal, kemudian yang kurang lagi. Apa dia? Apabila di tahap anbiya ujian kuat. Lepas tu apa dia? Siddiqin, syuhada, salihin. Itu semua kena uji. Uji itu untuk membersihkan lagi dan menaikkan lagi martabat kita itu di sisi Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala buat ujian itu nak bagi naik lagi. Tengok dalam tentera, apabila selesai latihan ni, naik pangkat ni. Selesai latihan yang mencabar lagi, aku naik lagi. Selesai lagi, naik lagi. Begitu juga cikgu, hak biasa-biasa ni bawah, naik kursus, tahap naik pangkat lagi. Naik pangkat lagi. Lepas tu sampai tak ada. Semua lagu tu. Hak yang kue ni, kue tambah kerja, kue tambah, kue naik. Begitu. Tu habis. Maka mereka yang 5 ini, Nabi kita Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh alaihi salam, dinamai ulul azmi. Apa dia? Rasul yang kuat diuji, yang mendapat ujian. Dan yang lain daripada orang yang 5 itu, ini yang berbaki, hak lepas daripada 5 ni, hak 20 tu, setengah mereka itu afdal daripada setengah mereka, tetapi tiada ditentukan melainkan 5 orang ini jua. Macam kita lah mesyuarat, lah ni lantik pengurusi dulu, setiausaha menari bagi boleh buat kerja dulu. Hak ni ke depan. Kemudian lantik pula AJK itu tak apalah, gerak sekali lah. Begitu. Sekali. 25 ni, hak 5 ni depan. Nabi kita, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Hak lain semua sama, mulia belaka. Adapun nak tentukan yang mana, tak, berlebih kurang antara kemuliaan mereka itu semuanya mulia. Habis. Macam para sahabat, yang paling tinggi Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Hak lain berlebih kurang sama kedudukan mereka itu. Kemudian adalah sikit pangkat hak alim, hak kurang alim. Begitu kedudukan. Selepas daripada tu, semua 10 sahabat yang dijamin syurga tolak 4, 6 lagi. Atau 6 dulu. Kemudian yang lain. Kemudian yang lain. Habis. Nama 10 sahabat yang dijamin syurga ada terukir di Masjid Nabawi, di kawasan payung yang dekat dengan makam Nabi. Payung hak mula-mula. Mula-mula ditulis tu kerajaan Osmaniyah buat dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tu buah nama Nabi kita. Tu nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Lepas tu nama-nama yang lain. Penuh di sekitar payung dekat dengan makam baginda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Sayyidina Abu Hurairah dan seumpamanya. Itu yang dijamin, yang digembirakan mereka itu dengan syurga. Habis. Ini pegangan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan jadi Syiah. Syiah dia maki Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nauzubillah. Ini bukan pegangan kita.
Tu semua tu dijamin oleh Rasul syurga mereka itu. Habis. Dan yang lain daripada orang yang 5 ini, lain daripada 5 Rasul ni, setengah mereka itu yang berbaki lagi afdal daripada setengah yang lain, tetapi tiada ditentukan akan pangkat kemuliaan yang lain itu. Semuanya berlebih kurang samalah kemuliaan mereka itu, tidak ditentukan yang mana-mana. Hak berbaki 20 tu semuanya mulia, berlebih kurang kelebihan-kelebihan mereka itu. Melainkan yang ditentukan 5 ini jua. Hak yang terafdal 5 ni. Hak 5 ni tentu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. 5 ni tentu tergolong di dalam golongan Rasul ulul azmi. Habis. Famajibu, dan begitu juga wajib lil maulana jalla wa azza, belajar pada hak sifat ketuhanan kita jalla wa azza, isyruna sifatin. Kita kena belajar 20 sifat, isyruna sifatan. Kita kena belajar 20 sifat yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini masuk di dalam bab perbicaraan kita tentang sifat ketuhanan. Sifat Allah banyak, wajib diketahui dengan umum, ijmal umum. Ijmali, jumali, umum, borong. Sifat Allah banyak kesempurnaan. Banyak mana? Wallahu a'lam. Itu wajib. Kita kena i'tiqad begitu. Walaupun banyak, tetapi famimma yajibu li maulana jalla wa'za isyruna sifatan, maka setengah daripada perkara barang yang wajib bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha kuasa, 20 sifat, yakni kita kena belajar di atas jalan yang detail, tafsil, satu persatu. Kena belajar sampai faham, wajib mengetahui dalil, baru lepas fardu ain. Wujud tu apa? Apa dalil? Khidam apa? Apa dalil? Baqa apa? Apa dalil? Qiyam mukhalafah apa? Apa dalil? Qiyamhu bi nafsih macam mana? Apa dalil? Wahdaniyah apa dia? Apa dia dalil? 20 tu wajib kita kena belajar satu-satu sampai yakin, sampai faham dan yakin. Itu wajib. Maka kita heran, sifat Allah banyak, pasal para ulama pilih 20 ni. Ada sebab, ada pasal. Pasal apa? Kerana 20 ini sifat zat, 20 ini sifat diri ketuhanan, yang mana jika dipelajarinya cepat kita memahami dan mengenali ini Tuhan yang sebenar. Hak lain tak. Hak 20 ni. Ada pun hak lain, terkadangnya sifat bukan sifat zat. Contoh ni takhirah Abu Maidah. Kalau kita tak cerita sifat diri seseorang, lambat nak kenal. Kita pi pelih. Contoh, jarang buat misal pelih ni. Contohnya kita pi pelih. Kampung mana? Kampung Pau. Contohlah, Koreh Pau. Pi kawan kita umur 80, kita pun 80 dah. Tak ingat kat dia, nombor telefon tak ada, WhatsApp tak ada, Facebook tak ada. Pi lah takdirnya Kenuri ataupun pi Padang Sak, singgah di situ. Mayang.
Berhenti di pauh tu, kita tanya ada tak nama Haji Ahmad umur 80? Tu imam kata ramai Haji Ahmad kampung ni. Hak mana? Umur bukan saya berapa tahun, lebih kurang lah ada 5-6 orang. Hak umur banyak Haji Ahmad ni. Sifat apa Haji Ahmad ni? Tuan imam, dia ni pemurah dulu ni. Apabila kami mengaji di kolej dulu, rajin menanya orang. Tu imam pun duk lepok hak mana nak suluh ni. Dia kata saya pun duk kerja kalut, mai semayang balik. Tak ada nak tangkap hak mana ni, hak yang pemurah ni. Haji Ahmad ni ramai. Dalam Korea kami ni ada 6 surau. Hak mana ni? Apa dia lagi sifat dia? Penyayang Ustaz Noi. Dulu kalau ada kucing dia bagi makan. Ni cerita aku banyak lah. Tu imam pun naik panas. Dia kata ni pakcik, law ni Haji Ahmad ni tinggi ke rendah? Tinggi tak imam weh. Haji Ahmad rendah 2 orang ni dak dah. Cepat dah. Cepat kenal. Apa lagi sifat dia? Gelak ke cerah? Cerah. Hak gelak seorang ni buang. Tinggal 2 lagi Haji Ahmad. Apa lagi sifat dia? Tak lalak dia. Tu rumah dia. Rumah dia tu jalan pistrik, kona kiri sikit, pagar warna kuning. Tu rumah dia. Alhamdulillah dia kata. Cepat kenal. Apabila bincang di sifat diri itu. Maka dipilih oleh ulama 20 ini sifat diri ketuhanan. Ada sedia kekal tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qiyamuh binafsih, wahdaniyah, asa, ada qudrah, iradah. Ini sifat ketuhanan. Wa ilahukum ilahun wahid. Tidak ada wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu iaitu Tuhan yang asa. Ini saja, yang lain tak. Maka Allah Ta'ala itu Tuhan. Maka sifat yang lain automatik kita kena yakin dan terima. Allah ni Ar-Rahman, Allah ni Ar-Rahim, Allah ni Asy-Syakur, Allah ni As-Sabur. Selesai masalah. Ulama buat dia bijak, bukan macam kita. Kita tak arti tuduh ulama. Apa sifat Allah banyak duk ajak hak 20 ni buat apa? Maka kita jawab pula, hak 20 ni pun kami kecek kecek suruh mengaji cek oi. Kuih loreh, kuih kurang ada. Bukan kuih tambah. Kecek aja ni nak mengaji ni. Tambah-tambah ke zaman ni. Bata kami tak main, tak apa live ada. Sudah kuih loreh. Dia kata mengaji hari ni apa tak faham, pening pala tu suruh main tapi kuliah lain. Puih kecek. Ada satu kuliah tu saya bawa buka. Saya kata, makcik, pakcik, saya faham dengan keadaan umur. Kadang-kadang lenguh, kadang-kadang sakit orang. Nak lunjuk pun lunjuk lah, tak apalah. Nak pujuk tu. Kalau kata takdirnya sakit perut, gastrik, nak makan, nak duduk lama tak boleh. Kena duduk makan roti. Tak apalah makan sembunyi-sembunyi, tokak bila. Tak marah. Janji mau mengaji sudah. Tapi jangan narak nah, cakap telefon dalam kuliah, belaga session nak dengar mana satu. Tu bercakap kat luar lah. Nak kecek. 20 ni pun puas betul. Tu bijaknya para alim ulama. Dan dia bagi tahu dah, cara beriman dengan Allah 2. Yang pertama cara umum, wajib kita yakin sifat Allah, kesempurnaan kamalan Allah tidak terhingga banyak, amat banyak. Berapa banyak tak tahu. Wajib beriman macam tu. Bukan dekat 20, 99 tak, banyak lebih daripada tu. Wallahu a'lam. Tapi yang wajib kita belajar 20 ni. Ni wajib tafsir. Hak yang banyak tu wajib kita beriman secara umum. Selesai tanggungjawab kita di dalam mengenali Allah Ta'ala. Itu kita boleh tambah. Dan kita yakin Allah Ta'ala Tuhan. Kita belajar Ar-Rahman, sifat Allah, Ar-Rahim, sifat Allah, Asy-Syakur, As-Sabur, sifat Allah. Bagi kejap makna dulu. Hak lain kau tambah. Habis itu. Jadi kita berhenti di sini.
فمما يجب لمولانا جل وعز إشرنا صفة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.